Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita dan juga memberikan pada kita hari ini nikmat kelapangan masa untuk sama-sama kita mengikuti pengajaran ilmu menerusi kuliah duha secara online yang kita adakan setiap minggu pada jam 10 pagi, insya-Allah. Hari ini agak terlewat disebabkan gangguan talian, dan insya-Allah kita akan cuba tamatkan kuliah kita pada pagi ini pada jam 11.20 nanti, insya-Allah, dalam sekitar 1 jam. Kita menyambung kembali pembahasan tafsir surah Al-An'am ayat 56 hingga ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih. In hukmu illa lillah yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lam bizzalimin. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah lain daripada Allah. Katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku menurut, tentunya aku tergolong orang yang sesat dan bukan lagi aku tergolong kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Sebutlah juga wahai Muhammad, sesungguhnya aku akan tetap berada atas kebenaran. Bukti yang jelas dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu tersegerakan, itu azab Allah. Hanya Allah jugalah yang menetapkan hukum, yang menerangkan kebenaran, dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Katakanlah juga wahai Muhammad, kalau ada padaku kuasa menurunkan azab yang kau minta untuk disegerakan kedatangannya, nescaya selesailah perkara yang sedang bangkit antara aku dengan kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim, ayat 56 hingga 68 surah Al-An'am. Muslimin dan muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang lalu kita bincang pada minggu lepas, Allah Taala mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adab di mana didatangi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu didatangkan dengan ucapan salamun alaikum.
Itu satu pengajaran daripada Nabi kita, daripada Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara berhadapan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Walaupun adabnya orang yang datang mesti beri salam, tapi Nabi diajar oleh Allah Ta'ala untuk menyambut baik kedatangan mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan mendahulukan ucapan Assalamualaikum yang maksud sejahtera ke atas kamu semua. Itu adab di kala mana berhadapan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat kita baca pada hari ini, Allah Ta'ala menjelaskan pula kepada kita cara berhadapan dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antaranya dengan menegaskan prinsip-prinsip beragama. Antaranya seperti tidak menjadi hamba kepada mereka yang menjadi hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang ditegaskan oleh Allah ayat seterusnya, ayat 6. Ketahuilah wahai saudaraku, janganlah memperhambakan diri kepada golongan yang tidak enggan menjadi hamba kepada Allah. Dan janganlah mengikut kehendak serta hawa nafsu mereka. Kerana segala tindak tanduk mereka tidaklah berasaskan hidayah dan petunjuk daripada Allah. Keduanya hendak ditegaskan sebagai prinsip dalam kehidupan seorang yang beriman. Demikianlah difahami daripada firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 56. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah lain daripada Allah. Katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu. Kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesalah aku. Dan tiadalah aku dari kalangan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ini cara Allah Ta'ala mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan golongan yang tidak turut dan patuh pada hukum Allah. Kata Allah, kun, sebut wahai Muhammad, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Aku dilarang oleh Allah Ta'ala untuk jadi hamba, untuk mengikut mana-mana orang yang menyeru lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimat ibadah dalam ayat ini selalu kita terjemahkan dengan maksud menyembah. Tetapi makna abdun ialah hamba. Jadi hamba. Hamba maksudnya menjadi pak teruk. Dia ikut saja apa saja kehendak mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Prinsip yang mesti ditegaskan ialah aku tidak ikut, aku tidak menjadi hamba, aku tidak menurut mana-mana orang yang dia sendiri tidak tunduk dan ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rujuk pada satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Allah Ta'ala menceritakan tentang pilihan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kata Allah, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan mengambil orang-orang yang kuat ibadat kalangan mereka menjadi Tuhan-Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifatkan perlakuan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Mereka mempertuhankan pendeta-pendeta orang yang ada ilmu kalangan mereka dan mempertuhankan orang-orang yang kuat ibadah kalangan mereka. Lalu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya beragama Nasrani dan masuk Islam, bernama Adi ibnu Abi Hatim, dikenali sebagai At-Ta'i. Dia datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi sedang baca ayat ini. Lalu kata Hatim, ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, mereka ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak pernah menyembah pendeta-pendeta mereka dan juga tidak pernah menyembah orang-orang saleh, orang yang kuat ibadah kalangan mereka. Tidak. Mereka tidak menyembah. Mereka menyembah Allah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, bala innahum haramu alaihimil halal wa ahallu lahumul haram. Bahkan kata Nabi, sesungguhnya mereka ini, itu pendeta-pendeta yang ada ilmu ini, orang-orang yang dilihat soleh kuat ibadah ini, mereka mengharamkan ke atas orang-orang Yahudi dan Nasrani
perkara yang halal. Wa ahallu lahumul haram. Mereka menghalalkan pula perkara yang haram. Fattaba'uhum. Lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengikut sahaja tindakan pendeta dan orang kuat ibadah kalangan mereka yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Lalu kata Nabi SAW, fadzalika ibadatuhum iyyahu. Itulah dia pengabdian diri orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap padri-padri dan pendeta-pendeta mereka. Ya, ini menunjukkan kepada kita kefahaman tentang konsep ibadah. Ibadah asal kalimah hamba, abdun. Apa konsep hamba? Konsep hamba ialah patuh, taat dan ikut. Itu hamba. Kita baca ayat la ilaha illallah. Kalimah ilah, la ilaha, tiada ilah, makna ilah ialah Tuhan yang diberikan perhambaan diri, yang diberikan ketaatan, yang akan diikut dalam apa saja arahan. Itu yang dikatakan sebagai ilah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mempertuhankan orang-orang agamawan kalangan mereka. Padri-padri mereka. Macam mana caranya? Caranya mengikut apa yang mereka tentukan dari sudut undang-undang. Kerana hak menetapkan undang-undang, boleh dan tak boleh, halal ataupun haram, yang ditetapkan oleh, yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Adapun kerja para nabi menyampaikan, kerja para alim ulama mentafsirkan dan menghuraikan, ini dia haram berdasarkan ayat Quran ini, ini halal berdasarkan hadis ini. Penentuan halal haram Allah Taala, kita mentafsirkan, menghuraikan, menjelaskan apa yang diharapkan oleh Allah Taala dan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kerja para alim ulama. Tak lebih daripada itu, ulama tidak mensyariatkan undang-undang. Ulama tidak menggubal undang-undang bersendiri. Dia hanya mengambil undang-undang Allah dan disusun balik dengan bahasa-bahasa manusia. Untuk mudah dipahami. Itu kerja. Ayat ini menunjukkan kepada kita konsep ibadat dan ikut dan patuh. Maka Allah Ta'ala mengajar orang-orang yang beriman kepada Allah, sebut kepada mereka yang kufur kepada Allah, aku dilarang oleh Allah. Larang apa? Larang jadi hamba pada manusia yang tidak jadi hamba kepada Allah atau pada manusia yang menyeru lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah tad'una yang digunakan oleh Allah ayat ini menunjukkan kepada kita juga bahawa tad'una, doa, minta adalah satu bentuk ibadah. Manusia boleh minta pada manusia, tetapi hakikat pemberiannya Allah Ta'ala. Sebenar-benar doa adalah pada Allah Ta'ala, memohon pada Allah. Manusia hanya pengantara. Konsep doa, sebab itulah kalau kita lihat dalam surah dalam surah Al-Fatihah. Nah, ayat yang sangat penting yang disebut sebagai sirul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan, hanya Engkau aku berikan perhambaan. Na'bud, kami sembah, memberikan perhambaan. Wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau, wahai Tuhan, kami minta tolong. Tak dapat dipisahkan ibadah dengan isti'anah. Dua benda berkembar. Seorang yang jadi hamba kepada Allah, dia isti'anah, minta tolong hanya pada Allah Ta'ala. Mereka yang tak jadi hamba kepada Allah, dia minta tolong pada yang lain. Lakulah kesyirikan. Pergi ke kubur-kubur orang-orang yang saleh. Contohnya untuk meminta syafaat mereka. Tapi hakikat yang mereka buat, seolah meminta daripada orang yang telah mati dalam kubur. Yang perlu kita minta Allah Ta'ala, bukan manusia. Manusia telah mati, tak boleh buat apa-apa. Cuma ambil barakah kesalahan mereka ketika mereka hidup dan ambil kebaikan apa yang mereka buat setelah mana mereka mati. Jadi bukan untuk menyembah dan minta-minta dengan di kubur-kubur seperti berlaku pada hari ini di sebagian tempat, perkara yang merosakkan akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul la attabi' ahwa'akum. Sebut juga wahai Muhammad, aku tidak ikut hawa nafsu kamu. Kenapa Allah sebut tentang hawa nafsu? Kerana manusia ada keinginan. Keinginan manusia selalunya berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Hawa nafsu Allah Ta'ala bagi untuk manusia hidup. Ada hawa, keinginan untuk makan. Agar manusia meneruskan kehidupan.
tak mati kerana kelaparan. Diberikan nafsu untuk bersama suami dan isteri agar manusia dapat mengekalkan zuriat kemanusiaan. Tetapi nafsu selalu mengajak innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu kata Allah Taala selalu ammarah, selalu menyuruh bisu, melakukan perkara yang buruk. Itu sifat nafsu selalunya. Sebab itu diarahkan kepada kita untuk tazkiyatun nufus, untuk kita menyucikan nafsu kita, menyucikan jiwa kita, mentarbiah jiwa dan nafsu kita agar selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Secara umumnya mengikut hawa selalunya bercanggah dengan kehendak Allah Taala. Maka sebut kata Allah Taala, la attabi ahwa'akum. Aku tak ikut hawa nafsu kamu. Mereka yang kufur kepada Allah bertindak ikut hawa nafsu, tidak bertindak mengikut apa panduan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman kepada Allah tidak wajar mengikut seorang yang tidak mengikut kehendak Allah, hanya ikut hawa nafsu. Qad dalaltu idzan. Kalau aku ikut kehendak kamu, aku jadi sesat pada ketika itu. Wa ana minal muhtadin, dan tidaklah aku tergolong pada ketika itu di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Hari ini Allah berikan pada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berikan pula pada kita panduan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dan hadis menunjuk jalan bagaimana untuk kita hidup dengan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hidup untuk bahagia dunia, bahagia di hari akhirat. Menunjuk ajar cara hidup sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang jiran, sebagai seorang rakan, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pekerja, sebagai orang apa pun dalam kehidupan dia, Allah dah bagi tunjuk ajar. Maka dikala manusia tinggalkan tunjuk ajar yang diberikan oleh Allah, ikut kehendak nafsu manusia lain, maka dikala itu dia menjadi orang yang bodoh, orang yang sesat. Sesat, kalimah dalal tu sesat. Sesat mana tersasar. Asal kalimah dalal al-jahalah, kejahilan. Kemudian dikembangkan bermaksud tersasar dari berjalan. Kenapa? Kerana orang yang jahil tak tahu sesuatu, dia akan tersasar. Kalau kita mau ke Kuala Lumpur, tak tahu jalan ke Kuala Lumpur, maka tersasar. Maka bermula kesesatan manusia disebabkan oleh kejahilan. Orang yang ada panduan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia alim, dia tahu, dia tidak jahil. Dikala dia tidak tahu dan tidak jahil, kenapa dia perlu ikut orang lain yang tidak tahu, yang jahil, yang tidak alim tentang panduan Quran dan juga hadis Nabi SAW, lalu ikut kehendak nafsu dia? Maka tidak wajar bagi mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala selepas Allah berikan petunjuk cara hidup yang ditetapkan oleh agama Allah Ta'ala, tiba-tiba mengikut cara hidup orang-orang lain. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudara, seorang mukmin hendaklah bertegas kepada manusia yang lain bahawa dirinya sentiasa tetap di atas jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Tuhannya, dikala manusia lain mengingkarinya. Demikianlah difahami daripada ajaran Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusir firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 57. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bih. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tetap berada atas kebenaran daripada Tuhanku, sedang kamu semua tidak mempercayainya. Ini satu lagi prinsip yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala untuk kita sebut kepada mereka yang tidak ikut perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar Nabi kita sebut, wahai Muhammad, inni ala bayyinatin min rabbi. Aku berada di atas petunjuk bayinah. Bayinah mana benda yang jelas, nyata. Aku telah berada atas perkara yang nyata yang dijelaskan oleh Tuhanku. Dikala aku telah berada atas perkara yang benar, wa kadzabtum bih, sedang kamu pula mendustainya. Ini beza antara orang yang beriman dengan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman mendengar, melihat, memerhati, bahkan mengikut
Apa saja keterangan yang ditunjukkan oleh Allah. Mereka yang kufur pula sebaliknya. Kazzaba. Membohonginya atau menganggap sebagai dusta. Mendustai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak mungkin sama orang yang beriman dengan orang yang mendustai Allah Taala. Orang yang beriman ada rujukan dia, Quran dan juga hadis Nabi. Orang yang mendustai tidak ada rujukan, melainkan nafsu dia sendiri dan akal dia sendiri. Maka kenapa perlu diikut manusia yang hanya menggunakan akal berbanding manusia yang merujuk kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah juga wahai saudara, para Nabi tidak berkuasa mendatangkan bala bencana. Apabila dicabar oleh manusia untuk membuktikan kenabian mereka, bila dipinta oleh manusia, semuanya adalah kuasa Allah. Tugasan para Nabi hanyalah menegaskan bahawa mereka adalah utusan Allah. Kalau kita faham daripada firman-Nya ayat selanjutnya, surah Al-An'am ayat 57, ma'indi ma tasta'jilu nabih. Tidak ada padaku apa yang kamu minta segerakan. Inal hukmu illa lillah. Hanya Allah Ta'ala yang menetapkan hukum. Wa huwa khairul fasilin. Dan dialah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Dan banyak ayat Allah Ta'ala bercerita tentang bagaimana orang-orang yang kufur kepada Allah minta disegerakan azab. Sebagai cabaran kepada Nabi. Antaranya kalau kita lihat dalam surah Al-Mulk ayat 25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka sebut bila lagi nak datang janji amaran Tuhan. Sehingga kamu ni orang-orang yang benar. Para nabi yang mendakwa mereka membawa agama Allah Ta'ala, mendakwa mereka benar, kata orang-orang yang kufur, kalau betul kamu orang benar, okey, tunjukkan pada kami bila lagi nak mari. Yang Allah telah sebut. Ancaman-ancaman yang Allah telah sebut. Mereka yang orang ingkar akan berlaku begini-begini. Bila lagi nak datang? Mata hazal wa'adu. Bila lagi nak datang? Janji-janji yang menakutkan daripada Allah Ta'ala. Artinya mereka cabar para Nabi. Hakikatnya para Nabi tidak ada kuasa. Yang berkuasa mendatangkan azab ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Allah. Ma'indi ma tasta'jilu Nabi. Aku tak ada berdiriku, kata para Nabi. Ma tasta'jilu. Apa yang kau minta segera akan datang. Konsep minta segera azab. Disebut lagi oleh Allah dalam banyak ayat. Antaranya surah As-Saffat ayat 176. Allah Ta'ala menyebut. Afa bi'azabina yasta'jilun. Adakah dengan seksaan kami mereka minta segera kan? Dia kata, alah orang solat pun tengok bukan kaya pun. Tengok aku tak solat. Kaya. Kalau benar orang yang tak solat ini miskin, tak kaya, okey. Jadikan aku miskin sekarang. Contoh, ni cabaran. Tengok aku sihat saja, tak semayang, tak puasa. Aku sihat je. Ada orang semayang, puasa pun sakit. Dia mengaitkan sakit dan sihat dengan ibadat dia. Yang wajib dibuat pada Allah Ta'ala. Kata Allah, mereka minta azab cepat. Marilah sekarang. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala sebut, afa bi'azabina yasta'jilun. Adakah dengan azab kami minta segera? Afara'aita immatta'nahum sinin. Apa kata kamu kalau kami bagi nikmat kat mereka berapa tahun lagi? Matta'na. Kami bagi lagi nikmat. Bagi dia seronok. Bagi dia sihat, bagi dia kaya, bagi dia senang, bagi dia hidup molek kiamat. Kami perpanjangkan sikit lagi. Sedang mereka minta segerakan azab, dia tarik semua nikmat. Kata Allah, summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian tiba-tiba dikala mereka dapat nikmat setelah bertahun-tahun, Allah datangkan pada mereka apa yang telah dijanjikan azab pada mereka. Artinya azab boleh datang tiba-tiba. Dalam kisah Nabi Allah Hud alaihissalam, kaum Ad, Allah tak sebut cerita dalam surah Al-Ahqaf ayat 22 hingga 25. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Wahai Hud, adakah kamu datang pada kami untuk kami lari meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Fa'tina bima ta'iduna. Kalau betul kamu ni Nabi, buat datang pada kami. Apa yang kamu peringatkan kami. Kamu yang kamu beri amaran pada kami. In kunta minas sadiqin. Jika kamu tergolong kalangan orang-orang yang benar. Cuba tengok. Permintaan orang-orang yang kufur hampir sama saja. Allah Ta'ala bercerita.
baik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman kaum Ad, kaum Nabi Allah Hud alaihi salam, di zaman kaum Nabi Allah Isa alaihi salam, sama saja. Qala innamal ilmu indallah. Sebut wahai, kata dia, kata pada Nabi, innamal ilmu indallah. Kata Nabi Allah Hud, ilmu tentang apa yang Allah nak janjikan akan berlaku itu di sisi Allah Ta'ala. Wa uballighukum ma ursiltu bih. Aku hanya menyampaikan apa yang diutuskan kepada aku dengannya. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi sayang, aku tengok kamu semua kaum yang jahil, yang tak reti apa. Bila Nabi datang bawa cerita, mereka yang jahil tak mau dengar cerita Nabi. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Bila orang-orang Ad, kaum Nabi Allah Hud alaihi salam, tengok awan mendung datang, menghadap ke arah lembah tempat mereka tinggal. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Kata kaum Ad, ni dia awan yang mari ni, awan yang datang nak buat hujan pada kami. Hujan rahmat. Bal, bahkan kata Allah, huwa mastajaltum bi, itulah perkara yang kamu minta agar dipercepatkan tadi. Yang kamu duk minta agar segera azab, ini dia. Kamu nampak zahirnya macam nikmat, tapi yang datang adalah azab. Apa dia? Yang datang awan tebal itu bukan awan untuk mendatangkan hujan biasa. Apa yang ialah rihun fiha azabun alim. Yang datang dengan awan itu ialah angin. Angin yang membawa seksaan yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang boleh menghancurkan semua perkara dengan perintah Tuhannya. Kita tengok ayat ini menyebut bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhan. Ini selari dengan apa yang kita bacakan tadi. Inil hukmu illa lillah. Keputusan, hukum, penetapan datang daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah nak tetapkan datang azab, dia datang. Kalau Allah tetapkan dipanjangkan nikmat, dia akan dipanjangkan nikmat. Dan masih yang sama kita faham di sini tentang konsep hukum. Kalimat al-hukmu merujuk pada satu ketetapan. Hukum halal, hukum haram, dosa, pahala, siapa yang tetapkan? Allah Ta'ala. Inal hukmu illa lillah. Ini yang dikatakan sebagai al-hakimiyyatu lillah. Hak menetapkan hukum Allah Ta'ala. Kerja manusia hanya menggubal. Dari sudut undang-undang hari ini, kita ada parlimen untuk menggubal satu undang-undang. Tapi undang-undang itu boleh dan tak boleh, rujukannya bukan manusia yang menjadi ahli-ahli parlimennya, tapi Allah Ta'ala yang menentukan kaedah hukum. Kita ambil untuk kita gubal selain dengan bahasa moden kita pada hari ini. Yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Allah Ta'ala yang menceritakan kebenaran. Kalimah qassa yakussu makna menceritakan. Qassa yakussu dengan maksud mengikut sesuatu dengan sesuatu. Kalau seorang yang berjalan, kemudian kita ikut tapak di mana dia berjalan, qassa. Kita mengikut setapak demi setapak langkah dia, tu qassa yakussu. Allah Ta'ala menceritakan kisah-kisah kisah orang-orang silam. Kisahnya adalah saling kait mengait. Sunnah Allah Ta'ala. Kalau orang yang kufur, engkar pada Allah, akhir sekali Allah datang azab. Itu sesuatu yang sunnah, ikutan. Itu bila Allah bercerita tentang kisah pada Nabi, Allah guna ibarat qassa yakussu atau qasas, menggambarkan sesuatu yang sentiasa datang berturutan. Dia ada ikutan dia. Dia ada model dia. Sunnah Allah yang tidak akan berubah. Allah Ta'ala yang akan menceritakan perkara yang sebenar yang berlaku. Wahwa khairul fasilin. Dan dialah itu Allah. Dan sebaik-baik yang menentukan keputusan. Akhirnya serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai saudara. Sekiranya para rasul memiliki kuasa mendatangkan apa sahaja permintaan manusia. Termasuklah ketika minta disegerakan azab. Pasti saja diperkenankan oleh mereka. Namun, ini adalah kuasa Allah untuk memperkenankan apa sahaja permintaan manusia. Demikianlah difahami daripada firman-Nya, "Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bih, laqudiyal amru baini wa bainakum,
Wallahu a'lam bizalimin. Katakanlah wahai Muhammad, kalau ada padaku kuasa menurunkan azab seksa yang kau minta segerakan, nescayalah selesailah perkara bangkit antara aku dengan kamu, dan ingatlah bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Ini satu lagi penegasan. Kata Allah Ta'ala sebut pada mereka, wahai Muhammad, kalau benar aku ada hak untuk menentukan bila nak bagi azab, aku boleh segerakan permintaan kamu. Tetapi permintaan itu bukan hak milik aku, hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini juga menimbulkan satu persoalan. Adakah para nabi sifatnya mahu agar disegerakan azab pada kaumnya? Jawapannya tidak. Para nabi sifatnya adalah penyayang kepada umat. Sebab itulah kita lihat hadis riwayat Imam Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah pernah kamu berhadapan satu hari yang sangat sukar berbanding peperangan Uhud yang berlaku saja berlaku? Jika berlaku perang Uhud, Islam tidak menang pada penghujung peperangan. Menjadi sesuatu yang agak menyakitkan perasaan para sahabat kerana kalah dalam perjuangan walaupun di awal sudah mula menang. Nabi sendiri sampai luka kerana peperangan Uhud. Maka Aisyah tanya Nabi, adakah satu hari yang lebih berat daripada apa yang berlaku pada hari ini? Nabi kata, ya. Laqad laqitu min qaumik. Aku pernah jumpa kaum kamu. Berdakwah pada mereka. Wa kana ashaddu ma laqitu minhu yaumal aqabah. Yang paling berat berlaku ketika mana? Hari Aqabah. Bila? Iz aratu nafsi ala ibni abdi yalail, ibni abdi kilal. Pernah Nabi bentangkan diri kepada seorang nama Ibnu Abdi Yalail. Kalangan orang-orang Arab. Nabi SAW ketika di Aqabah, di kawasan Mina, Nabi akan ambil kesempatan menyampaikan dakwah. Ini berlaku selepas mana Nabi SAW pergi ke Taif, masuk semula kota Mekah. Nabi mula sasarkan dakwah kepada orang-orang Arab yang datang daripada seluruh penduduk tanah Arab ketika buat ibadah haji. Dan tempat bernama Aqabah, tempat di mana kita melontar. Maka Nabi masuk ke kemah-kemah mereka, minta izin masuk kemah untuk menyampaikan dakwah Nabi, dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antaranya baginda bentang kepada seorang lelaki bernama Ibnu Abdi Yalail. Dia dibentangkan, mereka tidak menyahut. Tak menyahut seruan Nabi. Maka Nabi rasa berat. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku keluar pergi dalam keadaan aku rasa sedih. Tapi di kali itulah Nabi SAW menadah ke langit dan datanglah Jibril AS ketika itu. Menyeru Nabi, Inna Allah qad sami'a qawla qaumik lak. Allah Ta'ala telah mendengar ucapan kata-kata kaum kamu terhadap kamu. Qama raddu alaik, dan apa tindak balas mereka terhadap kamu. Waqad bu'isa ilaika malakul jibal litakmurahu bima syi'ta fihim. Dihantar pada kamu Muhammad yang malaikat yang menjaga bukit. Untuk kamu berikan arahan apa yang kamu nak. Yang maksud kalau kamu nak hancurkan mereka, maka malaikat boleh angkat bukit, jatuhkan atas kepala orang kufur kepada Allah Ta'ala yang tak nak mendengar kalam Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'ah. Bahkan aku mengharapkan Allah akan keluarkan tulang sulbi mereka nanti, orang-orang yang akan jadi hamba kepada Allah Ta'ala, yang tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ini hadis nafas Muslim. Menunjukkan kepada kita sayangnya Nabi pada umat. Walaupun diperlakukan dengan pelbagai kelakuan yang menyakitkan, bukan hanya perasaan bahkan jasad Nabi SAW, Nabi masih tafaul, mengharapkan kebaikan, mengharapkan kalau mereka tak nak beriman kepada Allah, harapannya anak, cucu, cicit mereka nanti pula akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mengharapkan generasi mendatang. Demikianlah pada pendakwah sepanjang zaman. Tidak boleh tasya'um,
Negative thinking terhadap apa yang mereka hadapi pada hari ini. Busyra, kemenangan itu janji Allah Ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardh. Allah telah beri janji pada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Layastakhlifannahum fil ardi. Pasti Allah Ta'ala beri pada mereka menjadi pemerintah, khilafah, diberikan khilafah, menjadi khalifah, pengganti kepada Allah Ta'ala untuk menguruskan dunia. Itu janji Allah Ta'ala pada orang yang beriman. Cuma sabar pada hari ini. Kesabaran pada hari ini untuk dapat dinikmati kemenangan pada generasi mendatang. Kalau si ayah enggan beriman kepada Allah, nantikan si anak mereka pula beriman kepada Allah. Kalau si ayah belum tunduk kepada hukum hakam Allah Ta'ala, doakan anak-anak mereka pula yang akan menjadi orang-orang yang mempertahankan agama Allah dan menyebarkan agama Allah, bahkan boleh pula berdakwah kepada ibu dan ayah mereka pula nanti. Itu kaedah Islam kepada mereka yang menjadi Rasul, dan itulah juga panduan kepada pendakwah sepanjang zaman. Wallahu ta'ala a'lam. Kita menyambung hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, bab hakul jar wal wasiyah bih, bab hak jiran dan juga pesanan melibatkan jiran. Saya bacakan uraiannya berdasarkan tulisan saya yang saya namakan sebagai kitab Khiyar Al-Muhibbin, syarah hadis Riyadhus Salihin. Maksudnya pilihan orang-orang yang berkasih sayang, huraian kepada hadis Riyadhus Salihin. Sampai pada hadis 308. Maksudnya bincangkan berkaitan dengan kejiranan. Ketahuilah wahai saudara, beriman dengan Allah dan ganjaran pahala serta seksaan di hari akhirat adalah keyakinan di hati yang tak diketahui oleh manusia. Namun ia tercerna menerusi perlakuan dan perbuatan. Antara perbuatan yang menjadi perlambangan pada iman itu ialah tidak menyakiti jiran, memuliakan tetamu, dan bercakap hanya perkara yang elok. Demikianlah difahami daripada hadis Nabi SAW sebagaimana berikut. Wa anhu ay an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyaskut. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia tidak menyakiti jirannya. Maka hendaklah dia tidak menyakiti jirannya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyebut perkara yang baik ataupun dia diam. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini kita baca dalam senarai bab berkaitan dengan jiran. Tetapi menariknya hadis ini
berangkumkan 3 perkara. Pertama, berkaitan dengan jiran. Kedua, berkaitan dengan tetamu. Dan ketiga, berkaitan dengan mulut. 3 perkara. Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, satu, jangan sakiti jiran. Itu pertama, buat jiran. Nabi ulang lagi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena muliakan tamu. 2. Nabi ulang lagi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia kena cakap benda elok. 3 perkara. Kalau kita lihat munasabah, kesesuaian antara 3 perkara. Kenapa dikaitkan 3 perkara? Pertama, jiran orang berdekatan kita. Jiran ini sentiasa berinteraksi dengan kita. Setiap hari, pagi petang, siang malam. Orang bertamu pula juga berinteraksi dengan kita. Ceritanya cerita interaksi. Macam mana berinteraksi dengan manusia. Bila berinteraksi dengan manusia pula, tentulah antara yang kita gunakan untuk berinteraksi adalah mulut. Maka Nabi sebut, kita orang yang beriman dengan Allah, beriman hari akhirat, maksudnya orang yang ada iman terhadap hari pembalasan yang Allah nak bagi, syurga atau neraka. Dia kena tengok 3 perkara yang dia lambang dia beriman dengan hari akhirat. Pertama, tengok interaksi dia dengan jiran dia. Nabi kata, fala yu'zi jarak, jangan menyakiti jiran. Orang yang sakiti jiran dengan pelbagai perkara, ini orang yang tidak beriman dengan ganjaran pahala dan amaran neraka yang ditetapkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, tetamu yang datang. Kalau dia tak boleh mulakan tetamu, dia orang yang tak beriman dengan pembalasan janji Allah Ta'ala. Hanya orang yang yakin dengan janji Allah Ta'ala, dosa dan pahala, syurga dan neraka, yang boleh muliakan jiran. Yang ketiga, mulut. Yang boleh jaga lidah. Lidah hanya bertutur perkara yang baik. Berhadapan dengan jiran, berhadapan dengan orang yang jadi tamu kita, maka yang boleh jaga lidah hanya orang yang tahu konsep dosa dan pahala. Jadi kala itu, dia hanya memilih untuk bercakap perkara yang elok saja dan dia akan berdiam diri jika tiada perkara yang elok mahu diperkatakan. Mustahil lah tiada perkara yang elok mahu diperkatakan. Seorang mukmin di hadapannya tersedia pelbagai bentuk kebaikan yang boleh menjadi bahan bicara percakapan. Bercakap tentang iman, bercakap tentang Islam, bercakap tentang dosa dan pahala, bercakap tentang puasa, salat, puasa, zakat, haji, bercakap tentang hukum hakam Allah. Begitu banyak perkara yang elok yang boleh diperkatakan. Maka tak mungkin seorang yang beriman tiada modal untuk berbicara. Tapi hadis menggambarkan kepada kita, berbicara hanya perkara elok. Kalau memang tak ada perkara yang nak diperkatakan, baik berdiam diri. Itulah wahai saudara, orang yang beriman dengan hari akhirat tidak akan sama sekali menyakiti jirannya. Hal ini kerana seorang yang beriman dengan hari akhirat tentulah sentiasa meletakkan pertimbangan dosa dan pahala dalam setiap perlakuan hariannya. Dia sangat mendambakan pahala agar diganjari dengan syurga. Dia juga takutkan dosa kerana tidak mahu dihumbang ke neraka di hari pembalasan nanti. Demikianlah difahami daripada hadis yang kita bacakan tadi. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Kalau orang itu boleh sakitkan jiran, ketika dia menyakitkan jiran tadi, tentu dia lupa apa dia peringatan Allah tentang neraka. Tentu dia lupa apa dijanji Allah berkaitan dengan syurga. Kalau dia ingat, dia tidak akan menyakiti jirannya. Ketahuilah juga wahai saudara, menyakiti jiran itu banyak wajahnya. Ada dengan perkataan, ada pula dengan perlakuan. Antara perkataan ialah menyebut kata-kata yang menyakiti hati, seperti maki hamun, mencerca atau mengempak di belakang jiran, yang boleh menjatuhkan maruah atau menyebarkan berita palsu tentang jiran dengan tujuan menyakiti dan menjatuhkan reputasinya. Hadis Nabi menyebut fala yu'zi jar, jangan sakiti jiran. Macam mana jiran tu disakiti? Banyak cara. Satu, jiran disakiti menggunakan perkataan. Kedua, menggunakan perlakuan. Perkataan macam mana? Kata-kata yang menyakiti hati. Kata-kata menyakiti ini banyak. Antaranya maki. Maki jiran. Atau cerca jiran. Oh, dia ni pendek.
Dia ni apa namanya, kua kering. Bini dia macam ni, gemuk umpamanya. Mencerca. Berlaku perkara yang tak elok, terus maki. Mungkin kesilapan parking di halaman rumah ataupun di kawasan kerja yang padat. Dimaki hamunya kereta. Dimaki hamunya tuan punya kereta. Tuan punya kereta dengar, dia jiran. Rasa sakit hati. Nak menjawab tidak padan. Mungkin mereka pergaduhan, dia diam. Tapi dia sakit hati. Perkara yang silap boleh dibetulkan. Silap parking. Mungkin boleh betulkan. Tuan boleh alih kereta sedikit sebagai contoh. Tapi tidak. Dengan maki hamun. Ini perkara yang menyakitkan jiran. Atau umpat di belakang. Ketika menunggu datang si penjual ikan ke, kau dululah. Ikan. Orang jual ikan masuk kampung-kampung. Ibu-ibu sementara menanti ikan sampai, dia sempat buat ketupat. Sempat mengumpat cerita orang belakang sana, cerita orang depan sini, orang hujung sana, orang hujung sini, anak orang tu, anak orang ni, si orang tu, si orang ni, mengumpat di belakang. Yang bila sampai pada tuan punya badan, terasa sakit hati. Umpat yang menjatuhkan maruah dia. Yang tak berlaku. Kerana Allah telah mengajar kita untuk menyimpan aib manusia. Siapa yang buka aib orang, nanti Allah buka aib dia balik. Siapa yang tutup aib orang, insya-Allah Allah tutup aib dia. Itu konsep Islam. Yang dah kita bincang sebenarnya konsep membuka aib manusia. Tanpa sebab yang sebenar. Man satara musliman faqad satarahullah. Siapa yang menutup aib seorang yang beriman, Allah tutup aib dia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebuah berita palsu. Itu tak benar. Tentang seseorang. Apa yang dibuat, lain yang dibuat, lain yang diceritakan. Membuat cerita palsu. Dia ni nampak kereta besar. Gaji biasa saja. Kereta besar. Barangkali rasuah. Dia lupa kawan ni. Dia tak ada maklumat kawan ni berniaga online. Dapat rezeki secara online. Di samping gaji dia datang. Ada seorang sahabat di Terengganu. Kerjanya biasa saja. Itu syarikat kerajaan anak syarikat kerajaan negeri. Biasa saja. Tapi dia seorang peniaga juga. Menjual hartanah. Maka akhirnya dengan perniagaan dia tadi, yang dibuat secara sambilan saja, rumah dapat dibeli. Rumah untuk anak dapat dibeli. Ada aset-aset. Kenapa? Sebab dia berniaga sambilan. Di samping dia bekerja. Orang yang tak tahu dia bekerja, sambilan, berniaga, tentu kata, ini barangkali harta rasuah. Dimiliki kerana rasuah. Sebab dia bekerja dengan kerajaan. Anak syarikat kerajaan negeri sebagai contoh. Ini adalah berita palsu yang disebarkan. Yang akhir menjadi rupa. Ini adalah menyakitkan jiran pada menerusi kata-kata. Manakala perbuatan pula seperti mencederakan jasad. Mengambil harta jiran. Tanpa izin dan pengetahuannya. Merosakan harta jiran. Mengganggu keamanan dan ketenteramannya. Dengan buat bising dan hingar-bingar. Semua itu adalah perlakuan yang tak selayaknya bagi orang yang berjiran. Kerana ia menjarakan hati dan perasaan. Serta membenarkan pergaduhan dan persengketaan. Dan tentulah akibatnya ialah hilangnya keamanan dan ketenteraman dalam kawasan kejiranan. Apa yang diharap lagi bantuan berjiran. Bila hati sudah mula renggang. Dan akan menjadi, dan pergaduhan pula menjadi amalan. Tadi kita bincang menyakiti dengan perkataan. Kalau dengan jasad dicederakan. Bergaduh jiran tetangga, akhirnya pukul sana, pukul sini. Atau mungkin bukan jasad yang dicederakan, harta diambil tanpa kebenaran. Pokok di halaman ada buah, ambil buah tanpa izin. Kawan tu ada alat-alat tan, pembinaan disimpan di hadapan rumah, dia ambil guna tanpa keizinan. Air dia ambil tanpa keizinan. Buat seperti harta dia punya. Ataupun bukan ambil tanpa izin, tapi merosakkan pula harta jiran. Kereta jiran dia pergi kat depan, dia calonnya. Ataupun membuat bising. Macam dia seorang tinggal di rumah tersebut. Dia pasang radio dengan suara yang kuat, TV suara yang kuat, siap menyanyi lagi, berdanduk lagi, mengganggu jiran, tetangga, kanan dan juga kiri. Yang mungkin ada anak kecil. Ini yang dikatakan gangguan, menggunakan perlakuan. Maka bila berlaku perlakuan seumpama ini, mengganggu kejiranan, apa yang berlaku? Pertamanya, hati dan perasaan mula tercalar.
Bila hati dan perasaan mula tercela, adakah mungkin si jiran boleh membantu jiran di kala mana ada kesempitan? Tak mungkin berlaku. Sebab itulah Nabi SAW mengajar konsep menjaga kejiranan untuk kebaikan jangka masa panjang diri seseorang yang mungkin akan berhadapan dengan keadaan yang sukar dan sempit pada suatu hari nanti. Ketahuilah juga, wahai saudara, memuliakan tetamu dan memuliakan tetamu juga lambang keimanan seorang. Demikian difahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Tadi kita bincang tentang kejiranan, ini tentang muliakan tetamu. Kenapa muliakan tamu? Hal ini kerana seorang yang beriman sentiasa mahukan pahala. Dia datang seorang yang jauh bertamu, yang tentu sahaja menyusahkan diri dia dan keluarga dia, dia tetap sanggup berusaha payah dan menanggung derita di pahala yang dicari. Tetamu, dia datang tanpa diundang. Dia datang tetamu mungkin pada waktu yang kita tidak suka. Di kala itu kita mungkin sebutan kewangan. Di kala itu kita mungkin ada masalah dengan hubungan dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Atau di kala itu kita sedang berhadapan dengan musibah. Kita tidak selesa menerima tamu. Tetapi kerana Nabi mengajar untuk muliakan tetamu, maka dimuliakan tetamu. Dibetulkan mood dan perasaan. Dibuka ruang untuk memuliakan walaupun kesempitan. Maka ini, kenapa dia boleh buat? Sebab dia yakin dengan janji syurga Allah Ta'ala. Ketahuilah, wahai saudara, tetamu ialah orang luar yang mendatangi kediaman kita. Barangkali kedatangannya tak diundang dan tak diingini. Barangkali juga kehadirannya di waktu dan saat situasi rumah tidak bersedia dan berhadapan dengan kesukaran. Namun, disebabkan kerakusan untuk mendapat syurga dan ganjaran di alam abadi, seorang yang beriman tetap memuliakan tamu. Artinya, hanya orang yang ada iman boleh muliakan tamu. Kenapa? Dia buat bukan kerana diri, bukan kerana tamu, kerana Allah Ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Allah Ta'ala bercerita tentang sifat orang-orang beriman. Kami bagi makan pada kamu kerana Allah. Wahai tetamu, kamu datang memberi makan kerana Allah. Kami pun tak ada apa. Kami pun kesempitan masa. Kesempitan, ada pelbagai masalah dan juga musibah. Tapi kerana Allah Ta'ala suruh, kita muliakan. Sebenarnya kisah seorang sahabat Nabi, ketika Nabi dia tengok dia tetamu. Dia berkata, siapa yang boleh muliakan tamu aku ini? Ada seorang sahabat bersedia. Bawa ke rumah dia. Jangan tak ada apa-apa kat diri dia. Maka bila datang tetamu, isteri dia tanya, dia kata, kenapa wahai suami, tiba datang tamu, kita tak ada makanan pun. Tapi apa yang dia buat? Diarahnya si isteri memadamkan pelita dikala dihidangkan makanan malam. Supaya apa? Supaya tetamu tidak tahu makanan tak cukup untuk mereka, untuk tamu. Tetapi kerana muliakan tetamu, kedialah tamu Nabi SAW, maka tetap dimuliakan. Ini perlakuan seorang sahabat boleh menerima tamu dikala tiada apa kat diri dia, melainkan makanan yang patut dimakan untuk diri dia dan keluarga dia. Maka akhirnya perlakuan lelaki-lelaki ini diketuai Nabi SAW, dimaklumkan oleh para malaikat Allah Ta'ala. Maka Nabi sebut pada sahabat, Allah Ta'ala berkati kamu. Hasil daripada apa yang kamu buat semalam kepada tamu kamu. Itu hadis yang panjang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang kisah sahabat Nabi tadi. Ketahuilah, saudara, memuliakan tamu itu ada dihuraikan maksudnya dalam hadis Nabi dengan riwayat yang lain. Maka ini sabdanya, An Abi Shuraih Khuwailid bin Amri al-Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Daripada Abi Shuraih namanya Khuwailid bin Amri al-Khuzai, dan Nabi bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak dimuliakan tamunya pada pemberiannya. Tadi hadis kita baca, Nabi sebut falyukrim dhaifah, muliakan tetamu. Hadis ini pula disambung dengan jaizatah, muliakan tamu pada jaizah, pada hadiahnya. Ya Rasulullah, sahabat Nabi tanya, qalu wa ma jaizatuh? Apa dia dikatakan jaizah, pemberian tadi? Qala, kata Nabi SAW,
yaumuhu wa lailatuh. Sehari semalam. Dia datang hari ni sampai ke malam, itu milik dia, jaizah, hadiah. Kalimah jaizah mana hadiah yang nak diberikan pada tamu. Apa hadiahnya? Hadiahnya sehari semalam hak dia. Berikan penginapan, berikan makan minum, bahkan mungkin berikan lebih baik daripada apa yang kita makan. Wadiyafatu salasatu ayyam. Bertamu itu kata Nabi SAW 3 hari. Faman kana wara'a dzalika fahuwa sadaqatun alaih. Lebih pada itu sedekah. Hak bertamu hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat sepatut tetamu telah beredar. Tetapi kalau tamu masih ada lagi, itu sedekah. Sedekah kita pada tamu. Dan kalau orang itu orang yang berkelapangan, dan dia adalah tetamu, tidak wajar orang yang berkelapangan ketika bertamu melebihi 3 hari kerana ketika itu dia telah mula makan harta sedekah. Dan tidak wajar bagi orang yang berharta untuk menerima sedekah. Di hadis ini mengajar berbagai konsep. Pertama, bertamu dimuliakan sehari semalam, kemudian diperpanjangkan sampai hari ketiga. Dan seorang mentafsirkan makna jaizatah sini ialah muliakan dengan makanan yang elok, yang melebihi daripada apa yang biasa kita makan. Itu hari pertama. Yang kedua, ketiga boleh sama dengan apa yang kita makan. Dah ada hari kita makan nasi ikan saja. Tamu datang berikan ayam. Hari pertama. Hari kedua, ketiga boleh ikan saja. Satu. Pada hari keempat, bagi tuan rumah, bagi orang bertamu pula, tak wajar lagi menunggu. Walaupun tak ada isyarat situ tuan rumah. Masuk hari keempat, dia patut beredar ke tempat lain. Bertamu rumah lain pula. Kalau masih mau bertamu lagi, itu adalah sedekah yang diberikan oleh tuan rumah. Dan tak wajarlah seorang yang berkelapangan rezeki membiarkan dirinya menerima sedekah. Artinya, Nabi nak tamatkan dia setakat 3 hari. Ini kadang-kadang sampai 7 hari. Ada orang bertamu sampai sebulan. Kadang-kadang tuan rumah kata, marilah duduk lagi. Ya, dia mungkin minta duduk lagi. Tapi kita kena faham perasaan isteri-isteri, perasaan anak-anak, orang lain yang tinggal bersama dengan si tuan rumah. Mungkin dia hanya untuk menyedapkan hati, tak tergamuk hati. Maka si tetamu kena pandai mengukur diri. Ambil kerana Nabi SAW setakat 3 hari. Hari keempat ke tempat lain pula. Maka difahami daripada hadis tersebut bahawa memuliakan tamu hendaklah pada hari pertama dan malamnya. Ia berlaku dengan diberi makan dan minum yang baik dan menyediakan tempat tidurnya serta manis muka dengannya. Seterusnya, ia dilanjutkan sehingga pada hari ketiganya. Adapun bila masuk hari keempat, sayugia bagi tamu untuk mula beransur pergi. Jika masih bertamu, maka ia dikira sebagai sedekah yang tidak sayugia diambil oleh tamu yang berkelapangan harta. Ketahuilah wahai saudara, bertutur dengan kata-kata baik dan elok itu lambang keimanan seseorang dengan ganjaran pahala di hari akhirat. Demikian difahami oleh hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap perkara baik atau dia berdiam. Ini satu lagi, sambungan pada hadis. Keimanannya pada hari akhirat menjadikan dia berhati-hati hanya bercakap perkara baik. Kalau tak ada modal perkara baik, dia diam. Berkata baik ialah dengan memilih kata-kata yang sedap didengar oleh telinga, yang beri gambaran, memberi kegembiraan kepada pendengarnya. Boleh juga ia berupa nasihat yang boleh membawa kebaikan pada orang yang dinasihati. Seorang yang percaya dengan pembalasan hari akhirat sentiasa memilih kata-kata yang baik untuk dituturkan, dan dia hanya mengharapkan pahala daripada ucapannya. Apabila tiada dapati pahala pada ucapannya, maka dia akan memilih untuk berdiam diri. Kata-kata yang baik sama ada ialah kata-kata yang tu orang yang dengar seronok dengar. Cerita syurga, cerita neraka. Cerita yang menggembirakan tentang manusia yang mendapat nikmat. Yang boleh menggembirakan, bukan perkara menyakitkan. Yang menjadikan dia rusing, jadikan dia sedih. Orang yang sakit, dia kata sebagai contoh. Dulu kawan saya sakit macam ni juga, 3 hari mati. Itu kata-kata menyakitkan. Tak sedap dengar oleh telinga. Tetapi kalau kita kata,
Tak apa. Sakit macam ni ramai orang sihat. Duduk 3 hari hospital, kemudian keluar semua dah boleh berjalan macam-macam. Bagi semangat. Kata-kata yang seronok didengar oleh telinga. Atau bagi nasihat kebaikan. Jaga solat berjemaah. Banyakkan bersedekah. Kalau tuan sakit, banyakkan bersedekah. Moga Allah Ta'ala beri, membalas dengan kesihatan sebagai balasan ganjaran kepada derma yang kita sedekah, yang kita berikan. Kata-kata nasihat. Berkata baik itu dapat difahami kepentingannya dengan menelusuri firman Allah Ta'ala yang berikut. Ma yanfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya, tiadalah dia melontarkan sebarang kata, melainkan pada sisinya malaikat yang mengawasi, yang dipanggil raqib, dan juga yang mencatat dipanggil atid. Surah Al-Qaf ayat 18. Ayat ni menjadi peringatan besar bagi orang-orang yang beriman. Setiap patah kata yang dikeluarkan, ada malaikat yang memerhati, ada malaikat yang mencatat. Disebut raqibun atid. Raqib, Allah menyatakan raqib malaikat yang mencatat yang elok. Atid mencatat yang tak elok. Kita setengah ulama, raqib, atid, raqib maknanya malaikat yang mengawas, atid yang mencatat. Wallahu a'lam, sedangkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang pasti, apa yang kita lafaz, ada malaikat yang mengawas. Apa yang kita buat, apa yang kita lafaz, kita sebut, ada malaikat yang mencatat. Semua. Ma lihazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah bercerita dalam surah Al-Kahfi. Macam mana penyesalan manusia di hari akhir bila dibentangkan padanya catatan buku dia. Buku catatan amalan dia. Kalau kita hari ni, kita kata video lah. Nak kembang video. Video merakamkan semua benda. Ataupun catatan. Merakamkan semua kata-kata manusia. Bila dibentangkan oleh Allah kepada manusia, apa yang dicatat melibatkan kata-kata dia dan perlakuan dia sepanjang hidup dia, dia kata apa? Mali hazal kitab. Ni kitab apa ni? Kitab apa ni? Apa judul kitab ni? La yughadiru saghiratan. Tak ada benda kecil yang ditinggalkan. Wala kabiratan. Apatah lagi benda yang besar. Illa ahsa. Semua dia ambil kira belaka. Hari ini kita bercakap benda baik. Kita berkuliah benda baik. Dicatat kebaikan. Kalau kejap lagi dia cakap benda yang tak elok, dia catatkan benda kejahatan. Justru ambil iktibar, wahai saudara. Tiada satu kata yang dilontarkan, melainkan ia akan diawasi dan dicatat oleh 2 malaikat. Menurut Ibn Katsir, para ulama beza pendapat. Adakah pada malaikat mencatatkan semua percakapan atau mencatat apa yang melibatkan pahala dan dosa sahaja? Pendapat pertama disokong oleh Al-Hasan dan Qatadah. Negara pendapat kedua adalah salah satu pandangan Ibn Abbas. Apa yang zahir surat dan ayat lebih merujuk kepada pendapat yang pertama. Artinya apa? Pertama sekali, apa yang kita lafaz, semua dicatatkan belaka. Baik perkara yang boleh diambil kira dosa dan pahala, atau perkara yang tak diambil kira. Semua dicatat oleh Allah Ta'ala. Lalu perkataan kita yang elok akan dijadikan sebagai neraca, diletakkan neraca timbangan amal kebaikan kita. Apa yang penting ialah berhati-hati untuk berkata-kata. Agar tiada kata-kata yang kita lafazkan itu membawa kita ke neraka Allah Ta'ala. Bimbang seperti mana kata Nabi SAW, wa hal yukabbun nasu ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Hal yukabbun nasu ala nar. Dia kata tidakkah dihumban manusia ke dalam neraka melainkan kerana hasaidu alsinatihim, hasil daripada jala. Kalau saya boleh ibaratkan jala, hasaid, hasil makna pulangan, hasil buruan atau hasil daripada lidah-lidah mereka. Arti hasil lidah kita menjadi sebab untuk manusia yukabbun nasu 'alan nar. Ditelungkupkan muka ke dalam neraka Allah Ta'ala.
Jadi itulah peringatan yang perlu kita ambil. Setakat itu dulu pada hari ini. Kita akan sambung lagi insyaAllah. Dan minggu akan datang hadis yang seterusnya. Hadis 309. Wallahu ta'ala alam. Aku naqali hadha. Astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.